Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama juga kita beristighfar pagi-pagi macam ni, insya-Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat pagi. Sebelum kita pergi kerja ke, sebelum kita nak masuk ke office ke, sebelum kita nak mulakan bisnes kita hari ni, apa kata saya sekali lagi mengajak you all semua, anda semua yang berada di Facebook saya pagi ni, untuk kita sama-sama bersarapan dahulu. Okay? Kita sarapankan minda kita dulu. Saya punya talk macam ni. Lepas ni setiap pagi, sebelum you all masuk, kadang-kadang kan bukan apa cabaran dia bila kita nak masuk office ke, nak pergi kerja ke. Isu pada ramai orang adalah kadang-kadang kepala otak kita ni buntu. Kadang-kadang kita rasa macam dah sampai ceiling. Aku rasa macam dah buat semua benda. Tapi kenapa semua benda ni masih lagi tak smooth? Kenapa masih lagi macam ada lag, tersangkut-sangkut? Masih lagi tak jalan. So, saya nak bagi bekalan tu 30 minit je. Seriously. Saya nak bagi 30 minit. Saya pun ada kerja kat 8.30. Saya nak semalam, Alhamdulillah, syukur. Semalam saya habis live tu, saya duduk kejap, saya study, saya belajar. Saya pun belajar. Kemudian saya dapat banyak benda, banyak perkara, saya notes. Dan pukul 11 pagi, lebih kurang 10.45, saya bergerak pergi office. Masuk dan semalam saya spesifik jumpa dengan tim sale momentum. Untuk saya train dia orang, bagi tahu dia orang, sale bukan sekadar sales, tapi sale adalah bantu orang. Okay, sales adalah niat kita nak tolong, nak beri, give more to people, to customer. Itu antara rutin harian saya lah 2022 ni, insya-Allah. Saya mostly banyak fokus kepada training. Tapi of course pukul 8 saya bercakap dulu dengan you all semua, insya-Allah. So macam biasa, thank you yang belanja love kan. Thank you. Saya pun sayang anda semua kerana Allah SWT, insya-Allah. Dan please tolong tekan butang share, ringan-ringankan tangan kita, jari kita, tekan share. Okay, mudah-mudahan kalau kita tak sempat nak bercakap pagi ni, tak sempat buat FB live, mungkin tak sempat nak menulis, tapi dengan kita tekan butang share, insya-Allah okay, kita boleh memberi manfaat kepada orang, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih semua. Apa ada? Okey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey. Okey. So, kalau okey, semua dah ready dah. Okey. So, topik pagi ni adalah masih lagi saya nak bercakap tentang semalam saya dah ajar beberapa benda penting. Okey? But hari ni saya nak masuk lagi kepada satu lagi orang kata ilmu yang sangat penting sebab macam saya cakap semalam, saya berpengalaman dalam buat sales, dalam bisnes ni sejak 2004. Okay, itu tahun pertama yang saya buat bisnes. Yang saya ingat mula-mula tu bisnes tu macam senang. Saya anggap dia macam konon-konon kita ni macam pergi sekolah tu tak adalah susah mana kan. Kebetulan pula kita ni kan saya kata konon-konon akademik tu macam pandai sikit lah. Tak adalah pandai banyak sangat, sikit lah. Dan dia menyebabkan bila kita masuk dalam dunia bisnes, kita ingatkan benda ni macam senang. Tak, even saya tahu, saya juga sama juga macam ramai orang kat sini. Saya pun anggap dulu, alah bisnes buat sendiri je lah. Apa jadah lah pergi belajar. Kan, buat apa nak pergi belajar? Nak belajar, pergi belajar dengan 100 orang terkaya kat Malaysia. Tapi itulah, mana ada dia orang buat kelas. Mana ada dia buat kat Facebook live. Ajar macam mana berniaga. Macam mana Tan Sri, Dato' Sri. Saya tak gerti lah. Tapi masalahnya, dia tak mengajar bisnes. So, yang orang kita pula cakap masa tu, kalau nak belajar, jangan belajar dengan Mamat ni lah. Najib Asadok ni. Belajar dengan top 100 yang terkaya kat Malaysia. Tapi itulah saya search juga masa tu. Top 100 yang terkaya kat Malaysia, siapa yang ada buat kelas? Siapa yang kalangan diorang ni ada buat blog, kongsikan cara bagaimana berniaga? So saya search, saya cari sampai sekarang. Daripada 2004 sampai ke sudah ni hari ni 2022, saya tak jumpa. Korang ada jumpa ke? Ada tak korang jumpa 100 orang terkaya kat Malaysia ke, 100 orang terkaya di Amerika ke, di Asia ke,
yang ada buka kelas dan beri kita peluang belajar percuma. Cuma ke, RM10 ke, ada tak korang jumpa? Saya tak jumpa. Tu masalahnya tu. Okay? Dan menyebabkan masa tu saya terfikir apa? Tak apalah, nanti kalau aku dah jumpa cara ni, okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, boy, pagi-pagi dah hantar star dah. Terima kasih. Masya Allah. Tabarakallah. So, saya pun macam fikir-fikir. Masa tu kan saya terfikir macam, okay, tak apa. Tak ada yang buat kelas. Ya Allah, kau mudahkan aku. Kau tunjukkan aku jalan. Macam mana aku nak buat online ni mudah dan aku boleh capai. Masa tu saya serius ni. Sini saya tak bohong. Masya Allah, na'udzubillah. Saya terus berniat, ya Allah, kalau kau tunjukkan aku jalan, aku akan mudahkan orang lain punya jalan. Dengan aku akan mengajar, walaupun saya tahu risiko ketika tu. The moment bila you declare you nak mengajar, akan ada circle manusia yang marah dengan kita. Saya betul, saya kena marah, saya pernah kena maki. Saya pernah dapat message daripada somebody yang berniaga. Dia kata, kau ni apa sah? Macam dia kata celaka lah apa ni semua kan. Kau tahu tak, kau ni melahirkan pesaing untuk aku tahu. Bila kau ajak orang lain berniaga, sebenarnya kau tutup periuk nasi aku. Kau lahirkan pesaing. Macam-macam lah. Dia kata saya celaka lah apa jadah semua. Saya kata, seriously, masa saya terima message tu, saya memang macam, ya Allah, downnya. Kenapa ada manusia bangsa aku macam ni? Serius masa saya kata, awak apa hal pula dia ni kan? Saya ingatkan macam kalau kita mengajar, saya ada juga sangkaan mungkin ada orang akan appreciate, mungkin ada orang nak hargai apa yang kita buat. Tapi rupanya tak. Saya dibelasah, dibalun dan ada banyak kali juga yang saya diviralkan masa tu. Pernah dalam saya punya satu status saya up, diorang masuk beramai-ramai dan dia balun saya habis-habis. Demi untuk saya down, demi untuk jatuhkan semangat saya masa tu. Saya masa tu hanya mohon doa pada Allah. Ya Allah, kau tolong aku. Ya Allah, kau mudahkan aku. Ya Allah, aku tak tahu sama ada benda ni macam mana. Kalau kau rasa benda ni terbaik untuk aku, maka kau berilah aku kekuatan. Kau berikan aku hati dan semangat untuk teruskan benda ni. Tapi kalau kau rasa ini bukanlah jalannya, maka kau bagilah aku jalan sepatutnya. Dan along the way tu, banyak yang Allah Ta'ala, saya rasa Allah Ta'ala sayang kita semua. Allah Ta'ala macam saya rasa memberikan kekuatan, semangat dan saya macam teruskan je benda tu. Saya ketika awal tu, siapa yang tak down babe? Kau dapat mesej orang kutuk kau. Lepas tu kau post kat dalam Facebook dan semua orang masuk dalam komen dan balun dan belasah cukup-cukup. Tak bagi muka punya dia. Rasa macam ya Allah, kata ada juga perasaan yang macam, ni setan punya kerja pula. Okay. Na'udzubillah, syaitan punya kerja. Tak payah, kau berniaga seorang-seorang je. Kau tak payahlah peduli dengan kau punya bangsa ni. Kau tengok. Kau tengok. Bila kau buat benda ni kan, nampak kau kena kutuk, kau kena balun, kau kena belasah. Nampak tak? Nampak? Itu syaitan ni rajim punya bisikan tu. Syaitan ni astagfirullahalazim tu saya kata. Setiap hari kita kena istighfar. Astagfirullahalazim. Saya kata, no. Ini memang dia sengaja nak menghancurkan bangsa. Saya kata, mana boleh? Aku kena support. Aku kena tolong lagi, mudahkan lagi orang berniaga. Sebab, kalau aku tak bantu orang lain berniaga dengan bagus, keuangan diorang tak baik, akan lahirkan nanti ramai orang yang pecah rumah. Akan lahirkan ramai perompak. Mungkin orang yang jadi stres, merogol, pencuri. Banyak benda. Saya kata, no, tak boleh. Saya kena bantu. Okay, saya memang kena bantu sebab saya faham. Kalau kita berkongsi rezeki dan saya kena tolong explain kepada bangsa saya, wahai bangsaku, wahai bangsa Malaysia, kita kalau tolong orang, Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki tu lagi banyak. Rezeki Allah Ta'ala ni tak terkira, tak terhingga. Jangan ingat dia bagi kat kita kat takungan ni, rezeki tu kurang. Tidak. Bila dia bagi kita ni, rezeki tu sebenarnya Allah Ta'ala ada banyak lagi. Jangan risau. Orang lain ada rezeki dia. Kita yang bantu orang akan dapat lagi banyak rezeki. Itulah macam saya punya aha masa tu. Saya kata, wah, tak boleh ni. Aku kena terus. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Tahun ini kami teruskan lagi. Tahun lepas kami membantu mereka yang hadir ke Roket Pemasaran Momentum kelas 2 hari kita yang paling top. Kita membantu tahun lepas 37,700. Last year.
Tak silap saya, angka yang saya dapat 37,000 tak silap. Okay, 37,000 yang datang hadir dibantu dalam kelas. So, saya fikir balik, sampai sekarang pun tidak ada 100 orang terkaya di Malaysia yang buat kelas. So, saya fikir balik, tak apalah, mereka, diorang pun ada pilihan, diorang pun ada diorang punya keputusan sendiri. Kita tak boleh paksa dan kita tak boleh nak mengata. Itu keputusan diorang. Diorang pun saya tak faham, diorang berjaya, mereka berjaya pun bukan senang. Bukan mudah. Dan siapalah kita nak memaksa dia buat kelas. Okay, tapi yang saya faham, saya kena buat kelas. Saya kena bantu ramai orang. I am a online business coach. Okay, saya kena bantu orang. Even pagi ni saya dapat tajuk yang saya rasa ada 2 W. Macam ni W. Macam W. W, okay. Ada 2 W. Siapa nak belajar, saya nak tanya. Okay. Jadi saya nak cakap, penting babe. Bila kita nak berjaya dalam bisnes, sangat penting untuk belajar. Tidak ada hari yang kita tidak boleh tak belajar. Sebab bila kita tak belajar, kita buang masa tau. Pergi post kat Facebook ke, mana social media ke, apa benda nak buat video ke. Kalau tidak ada cara yang betul, cara yang berkesan, kita buang masa lama. So, siapa kat sini yang tak nak buang masa? Tolong bagi tahu saya. Siapa kat sini yang ready nak belajar? Dan saya buat setiap pagi ni, sesi FB Live ni adalah percuma. Tak perlu bayar apa-apa pun. You all dapat benda ni free. Okay? Apa yang saya nak minta tolong tu butang share. Tu bawah tu tekan butang share tu. Okay? Tekan butang share. InsyaAllah berkah lah ilmu kita dapat. InsyaAllah mudah-mudahan. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan benda tu membantu orang. Tak tekan butang share tu banyak sikit. Okay? So, dia macam ni tau. Jadi bila saya teringat saya berniaga tu dan bila saya ada produk, saya ingatkan bila dapat je produk, saya rasa semua orang pun buat macam saya kot. Kebanyakan orang buat macam tu. Okay, bila kita nak berniaga, dapat satu produk je, kita akan sibuk akan terangkan pada W yang pertama. Boleh ke saya explain? W pertama adalah what. What. Ataupun bahasa Melayunya apa. Saya ingat lagi dulu ketika saya dapat satu produk kesihatan tu kan. Saya dapat satu produk kesihatan. Dia adalah macam untuk nak meningkatkan immune system. Nak bantu orang kata baikkan penyakit. So saya banyak menerangkan what. Okay, ni immune system, ini kandungan dia, what, apa dalam dia, what's the content, what's dia punya orang kata apakah benda yang dia macam bantu penyakit apa, what's the function, what's the research, what. And then customer cakap apa last sekali? Agak-agak customer beli tak? Bila kita banyak sangat explain tentang what, saya terlampau banyak terangkan tentang fakta. Sebab saya fokus pada what. Saya fokus pada what. Dan siapa kat sini rasa macam aku tu? Itu sebiji sama macam Dan juga tu. Macam komen si itu. Dah tekan share dah? Alhamdulillah kalau dah tekan. Terima kasih. Okay, betul kan? Kita banyak sangat cakap, explain, menerangkan tentang what. And last kali customer cakap apa? So what? So what sekarang? Ada juga yang kalau dia orang mungkin orang utara. Awak depa ni. Awak depa ni beria benar, beria benar ni. What? Ada yang juga mungkin customer cakap, what the hell? Kenapa pula aku kena beli? Apa hal pula? What? Ada yang mungkin customer cakap, what? Macam ni je kau explain. Kan? Dan sebenarnya bila kita terangkan tentang what, itu akan buatkan cuba fikir betul-betul. Bila banyak sangat menerangkan tentang what, apa yang orang tu buat? Kan? What they think? Okay, cuba nak fikir betul-betul. Adakah mereka beli, bertindak ataupun mereka thinking je, berfikir? Sebab kita terlampau tekankan banyak pada what. Adakah saya nak tanya, adakah menerangkan terlalu banyak tentang what menyebabkan customer tu rebut atau cabut? Cuba beritahu saya. Tak, saya cakap benda ni supaya nanti kita boleh betulkan cara penulisan, cara approach kita dalam marketing. So saya cakap benda ni supaya you all boleh betulkan. Dan saya punya target adalah within 30 days, dalam masa 30 hari, kalau kita betulkan benda ni, you all dah boleh buat duit yang bagus. Saya cakap dengan tim saya, tim, jom kita sama-sama tim tahun ni. Even kejap lagi pun saya akan jumpa tim lagi.
Jom kita bantu, kita nak buatkan timeline. Dalam 30 hari, diorang ni dah boleh buat peningkatan sale. Saya nak you all buat peningkatan sale 5 ke 10 kali ganda. So kita nak macam bagi you all kelas free, totally free. Sebab melihatkan Bang J, melihatkan pandemik COVID. And then semalam risau saya tengok masih banyak lagi kes kematian akibat COVID. Ada yang masuk ICU. So benda tu macam tak sudah lagi. Walaupun kita dah double dose, kena ambil booster lagi, benda tu masih lagi tidak berkesudahan. So benda tu saya macam bimbang. Saya rasa macam, team, jom kita support diorang within 30 days, 30 hari. Kita nak dia buat peningkatan 5 ke 10 kali ganda dari segi jualan. Supaya peniaga ni boleh buat duit. You all boleh buat duit. Faham tak? Jadi antara benda contoh macam ni lah saya buat. Ni semua adalah untuk nak support. Kalau dalam 30 hari boleh betulkan benda ni, jangan cuba elakkan. Kan? Asyik cakap tentang what. Tu saya kata W yang jadi pantang kita. So customer cabut lah. Boleh faham tak maksud saya kat situ? Jadi apa yang kita patut buat? Jadi apa yang patut kita bina? Siapa nak W yang kedua? W yang kedua kalau you all belajar, tip top. Ini insya-Allah dengan izin Allah. Apa pun kita, that's why pagi-pagi macam ni banyakkan selawat, banyakkan istighfar, banyakkan berdoa. Saya baru ni saya berjumpa dengan, siapa nak dengar satu lagi story? Sebelum saya nak masuk W yang buat customer rebut. Ada W yang kedua. W pertama adalah buatkan orang cabut. Saya nak belanja you all nak bisik ni, saya nak bagi W yang kedua. W yang kedua, orang akan rebut weh. Serius. Nampak tu. Nampak mata saya tu. Nampak. Betul-betul nak ajar ni. Betul-betul nak ajar ke agak-agak saya main-main. Jadi stay tune kat situ. Belanja star sikit kalau ada star lebih. Okey, gurau-gurau. Okey. Muhris, baik-baik. Muhris. Baik-baik, hati-hati. Nampak tak pergi sekolah nak? Bukan W ni Ini M. Muhris. Cakap dia bye-bye. Bye. Bye uncle. Bye, girl. Mau cakap momentum. Mental. Okey dah pergi masuk dah Jangan kacau api Andai. Takut sekolah ni. Even mohon cuti pula hari ni. Aduh minta MC pula. Okey, saya cakap apa tadi? So memang target saya untuk nak bantu you all faham perkara, faham strategi bisnes. Okey? Bila kita faham benda ni dan kita faham W yang kedua, dia akan buatkan insya-Allah dengan izin Allah. Dengan izin Allah, apa sebelum izin Allah, apa pun kita istighfar, minta doa. Yang tadi saya kata nak cerita pasal Datuk Fadilah Kamsah. Saya alhamdulillah 1 hari bulan baru ni saya dapat peluang duduk makan malam sekali dengan Datuk. Ataupun kita panggil Tok Abah kan. Saya berpeluang dapat makan malam dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah. Okey. Dia cakap, Najib, dia ingatkan kita dan sahabat-sahabat yang lain, Allah Ta'ala ada satu hadis, dia kata, hadis Qudsi, Allah Ta'ala bersama dengan sangkaan hamba dia. Sebab ni penting juga. Waduh, dapat star, yes. Rasa macam superstar. Siapa bagi saya star tu? Okay. Terima kasih bagi saya star. Allah, Zafran. Asyik belanja star je, bahaya ni. Okay. So, dia kata macam ni. Even dia kata, kalau kita ni makan ubat, kita tak tahu ubat tu untuk apa, boleh solve masalah apa, penyakit apa. Kalau kita makan, insya-Allah dia macam takkan jadi apa-apa. Dia macam takkan berkesan. Sebab kita pun tak faham. Apa benda ni? Activity star party. Ya Allah, apa benda ni? Ada star party lah pula. Saya pun tak berapa nak faham sangat ni. Okay. Muhris. Okay, jadi dia cakap macam tu. Macam, yes, kalau W kita betul, dia akan menarik wang. Betul, saya suka komen. Saya suka tu. Okay, jadi dia kata sebab tu penting, Allah Ta'ala punya power cipta minda kita ni, dia kata. Dan dia pula, Allah Ta'ala bersama pula apa yang kita sangka dalam ni. Sebab tu penting, dia kata, bila kita makan ubat, contohnya ubat lah ni, dengan izin Allah lah kan. Kena explain benda ni untuk apa function dia, apa manfaat dia, apa yang dia akan bantu. So otak kita capture. Bila otak kita capture, otak kita ditangkap,
Dan kita makan dengan izin Allah. Apa tadi sangkaan kita pada benda ni, expectation lah, dia mula jadi. Oh macam tu Lagi Tok Bah macam mana? Dia kata kau pernah jumpa tak orang yang kalau kita ajak dia makan kambing, orang kita kan ada jenis orang yang tak boleh makan kambing tak boleh. Nanti darah tinggi naik. Cuba komen lagi. Darah tinggi naik, nanti kau menanduk. Okey. Nanti paling ketara, nanti kau pening kepala. Lepas tu Tok Bah pun macam, okey, tak apa. Lepas tu dia pun ajak kawan dia ni, tengok somebody ni kata, ni sebenarnya bukan kambing. Ini rusa. Ni daging rusa. Member pun makan. Lepas tu Datuk tanya, Tok Bah tanya, ada pening? Tak ada pening lah. Nak bagi tahu tadi tu sebenarnya kambing, bukan rusa. Okay, nampak? Bila dia sangka benda tu, kalau kita kata ayam, kemudian kita kata kambing, mungkin dia pening. Boleh faham tak maksud kat situ? Pentingnya Allah Ta'ala ni bersama sangkaan hamba dia. That's why mulakan hari kita macam pagi ni adalah dengan sangka yang baik. Kita sangka hari ni, insya-Allah hari ni dengan aku belajar ni, dengan izin Allah aku belajar, aku dapat ilmu daripada Najib Asaduk ni. Mukhris, no. Kotor tu. Nanti tangan kotor, pergi cuci tangan nak. Aduh, dia nak sambil dia makan, sambil dia tengok kucing pula. Tahu kotor. Okey? Okey. Baik, duduk situ elok-elok. Okey tak? Dah makan? Dah hantar kakak? Ada tarik kat okey. rumah Cici. Cakap dengan Mukhris tu. Okey, Cici tahu, Abi tahu Cici. Okey, jadi kita nak sambung. Jadi, pentingnya untuk ada sangkaan yang bagus, yang baik. Aku sangka lah hari ni, insya-Allah hari ni aku nak apply ilmu yang Tuan Najib ajar. InsyaAllah hari ni aku dapat bantu 10 customer baru. Jadi otak kita akan start attract dan berdoa. Okay, so saya nak bagi tahu yang kedua. W yang kedua adalah manusia tak beli sebab what. Manusia, pelanggan beli sebab W yang kedua namanya why. Dan manusia beli why. Okay, contoh tadi katalah kita nak explain tentang, katalah apa contoh produk apa yang korang ada, contoh. Contoh apa yang produk yang korang ada. Yang insya-Allah saya nak bagi contoh lah. Apa kau berniaga apa? Kau berniaga apa? Cuba beritahu saya. Cuba komen kat tu nama dengan berniaga apa kat mana. Contoh saya Najib berniaga cendol kat mana? Johor. Contoh. Ataupun negeri mana, daerah mana. Cuba cerita sikit supaya senang saya nak beritahu. Okey? Manusia ni beli barang yang kita boleh explain adalah sebab kita boleh cakap dia adalah sebab W. Dia kena terangkan why, kenapa. Bukannya apa benda. Bila kita banyak sangat fokus apa benda, dia tak beli, dia cabut. So kita kena terangkan pada why. Okay? So kenapa why? Okay, contoh. Katalah produk kurangkan rambut gugur. Yes, bagus. Contoh tu bagus. So kita akan sebut, kalau sebelum ni kita guna perspektif what, kita asyik cakap benda tu apa, kandungan dalam rambut ni apa. Tapi cuba kita cakap macam ni. Sis, bro, tak risau ke mahkota yang Allah atau Tuhan bagi pada kita tu start gugur? Dan menampakkan bila rambut tu gugur, dia menampakkan usia kita 10 tahun lebih tua daripada umur kita sekarang. Dan menyebabkan kita mungkin di bawang. Sebab orang nampak rambut kita, kepala kita, helikopter boleh landing macam tu je. Nampak? Kita start bercakap tentang why. Why apa? Why yang sentuh emosi dia. Apa menyebabkan akibat dia apa? Apa yang menyebabkan berlakunya banyak isu? Why? So kita fokus kepada, kalau perasan kat situ, why? Why adalah lebih kepada diri orang tu. Why? Kenapa kau mesti dibantu? Kenapa masalah ni bahaya untuk kau? Why? Perasan tak kat situ ada banyak why. Bukannya what. Okay? Saya juga nak tolong bantu. Kan bagus. Best girl, best sis atau bro. Kalau kami boleh bantu. Kalau kat saya boleh bantu you. Saya boleh bantu untuk rawat. Untuk membantu. Orang kata rambut tu tumbuh semula. You akan nampak lebih rambut lebat. Orang akan amaze. Orang suami ke siapa ke nampak si dia mungkin macam mata dia macam termenung. Tengok si terpesona. Okay. Semua benda-benda yang berkaitan dengan why kepada customer. Why? Apa benda yang berlaku, apa benda best yang akan berlaku pada dia. Okay. Saya nak belanja 3 benda.
Ada 3 why juga. Daripada why tadi saya dah explain kenapa why tu penting. Saya nak belanja juga ada 3 why yang saya boleh bagikan spesifik. Why kenapa manusia akan mudah beli kalau you guna 3 why ni. Why yang pertama. Why yang pertama adalah manusia beli sebab keuangan. Okay? Manusia beli kalau kita boleh explain tentang keuangan. Dengar sini. Bukan pasal dia ada duit ataupun tak. Kalau kita memang target kepada sasaran yang betul. Ni pun nanti nak kena belajar ni. Ni nanti dalam RPM lah. Saya nak bagi RPM tahun ni kepada 100,000 usahawan percuma. Itu janji saya dengan tim saya Momentum, insyaAllah. Kita nak bagi free. Okay? Siapa nak? Kalau nak tu jangan lupa tekan butang share. Jangan lupa tag ke kawan tu. Terima kasih banyak kalau ada. Okay. So why yang pertama adalah sebab financial. Bukan sebab ada duit tak ada duit. Tapi manusia ni sangat suka kalau dia dapat buat penjimatan. Tak kira lah dia banyak duit ke. Of course dia suka jimat. Kalau dia tak ada duit, lagilah dia suka kalau jimat. Kan? Bukan bermaksud pasal bila saya cakap pasal keuangan, kita nak jual barang murah. Tak. Tidak. Tetapi adalah kita nak tunjukkan bahawa apa yang dia invest tu sebenarnya dia menjimatkan lebih banyak benda. Contoh bila saya ajak you all masuk kelas, free lah sekarang. Kalau dulu bayar. Kalau bayar pun kelas-kelas yang advance. Tapi benda tu you jimat masa. Tak payah nak cari sendiri. Tak payah nak lalu macam-macam kesilapan. Kan jimat. Lepas tu jimat lagi sebab you adalah, kalau faktor termasuk you faktorkan dengan faktor you rasa nak give up, tak semangat, itu semua akan menyebabkan bisnes kita jadi slow dan jadi lambat. Betul kan? So bila walaupun bayar sikit, tapi kita boleh explain pada orang betapa jimatnya dia. Betapa apa yang diinvest tu ada return, ada pulangan. Yes. Betul, manusia juga suka perkataan jimat. Manusia memang suka perkataan jimat. So the reason pertama adalah keuangan, bukan pasal nak jual barang murah. It's not pasal cheap or expensive. Dia adalah tentang bagaimana kita boleh mengolah, bagaimana kita boleh menerangkan betapa kita sebenarnya membantu dia. Terima kasih pada yang share. Thank you very much pada yang share. Berniaga apa kat mana. Thank you, saya memang baca ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada yang baru masuk, jangan lupa tengok balik daripada awal tau. Kita sekejap je, setengah jam. Dah nak habis. Nombor 2 adalah orang beli barang kita. Why? Kenapa dia beli? Why yang kedua adalah peace of mind. Peace of mind. Jiwa yang tenang. Bukan jiwa kacau. Okay. So sebab pada hari ni kalau kita tengok, manusia hidup dalam keadaan yang tidak menentu, insecure, dan banyak juga manusia berada pada anxiety. Okay. Ramai juga manusia yang hari ni duduk dalam keadaan yang stres, tertekan. Okay. So kalau kita boleh menerangkan kepada dia betapa produk kita ni boleh bantu dia dapatkan ketenangan, dapat mengurangkan kerisauan. Okay. Contohnya kita boleh cakap keberkesanan produk. Kita boleh bercakap banyak tentang result ataupun testimonial. So benda-benda yang macam ni akan menunjukkan, wah, ini senangkan hidup aku ni ya. Sebab manusia hari ni berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dia berada dalam keadaan yang sangat stres. Yelah, saya faham. Kita pun bersimpati dengan keadaan pandemik yang tak ada macam, tak nampak lagi di mana penghujungnya. So ramai orang berada dalam keadaan ketidaktentuan. Mungkin kalau kita nak ajak dia jadi ejen, mungkin dia risau tak jadi sebab dia dah berniaga macam-macam. So kita kena terang kat dia kenapa dia pilih kita dan kenapa kita ni sebenarnya boleh tolong dia, boleh bantu dia untuk dapatkan peace of mind. Dia boleh berniaga dengan tenang. Nanti ada result macam tadi kan. You rasa tenang tak bila saya kata insya-Allah kita nak bantu you all dalam masa 30 hari belajar dan boleh buat peningkatan 5 ke 10 kali ganda, boleh buat duit, dapat duit, gunakan untuk jalankan tanggungjawab, gunakan untuk memberikan kebaikan, gunakan untuk kita punya masa depan, gunakan untuk capai impian. Macam bagus kan? Siapa rasa bagus? Yes, okay. Baik. Yang ketiga adalah orang beli sebab, okay, sebab apa? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu ketiga? Saya nak tahu dulu. Okay.
Saya nak bagi tahu yang ketiga sebab saya nak kena pilih satu yang paling best. Orang beli sebab apa? Okay, siapa lagi nak tahu? Yang ketiga saya nak cakap juga. Ni the last point lah saya bagi. Saya nak tamatkan dah. The last adalah orang beli sebab status. Okay, sebab status. Sometimes orang beli untuk tunjukkan status dia, or sometimes juga dia nak dapatkan orang punya recognition. Kadang-kadang orang perempuan beli tudung bukanlah sebab tudung tu dahsyat sangat, tapi sebab dia fikir, oh ni kalau aku pakai orang akan puji aku, suami aku puji, office mate pun puji, ramai gila puji, aku rasa bangga. Okay. Kalau ambil contoh lah kan tentang status, kenapa orang pakai jam Rolex? Padahal jam Rolex ke jam macam saya ke digital ni baru berapa ringgit. Okay, hanyalah untuk tengok masa. Apa berbeza ke masa tengok jam Rolex dengan jam biasa ni? Tak, sebab jam Rolex adalah lambang orang kata status, pencapaian. Kan? Apa dia dah capai, apa dia nak buktikan something dalam hidup yang dia sukses. Okay, jadi kita pun boleh juga cakap, kenapa dia beli produk kita? Mungkin ada setengah, bukan semualah. Kalau setakat makanan mi goreng, tak adalah sebab status. Tu ada sebab lain. Nanti lain kali saya explain. Dalam kelas-kelas saya, mungkin saya akan bagi 8 ke 10 why. Tadi kita belanja 3 je. Kalau ikutkan dalam note saya ni yang saya dah tulis ni, ada 10. Ada banyak lagi sebenarnya. Okay. Tapi manusia selalunya beli tu adalah sebab, nampak tak? Why tak? Bukannya what. Status tu adalah why. Aku beli sebab aku nak jaga status. Aku nak menjaga contoh, demi maruah. Demi menunjukkan yang aku ni mampu. Demi menunjukkan yang aku ni adalah dah achieve something. Contohlah macam you adalah founder. Contoh. Tak segan kalau contohnya you adalah founder, you adalah dilihat sebagai orang berjaya, tapi you tak belajar. Bila orang bawah tanya, bos, founder, cik founder, tak pergi belajar ke? Tak ada guru ke? Tak ada, saya pandai sini. Tapi tengok macam kehidupan founder tu biasa-biasa je. Tak ada peningkatan. Lepas tu tak boleh jadi contoh pula kepada ejen ke, stokis ke, staff ke, pekerja. Tengok, macam founder ni not found je. Jadi kan penting sebenarnya juga untuk orang kata attend the class or berada dalam satu circle sebagai macam status yang you adalah committed nak berjaya. You adalah memberi contoh yang baik. Status juga tu. Bukanlah status untuk berbangga-bangga diri, tidak. Tapi status yang menunjukkan komitmen you sebagai seorang founder untuk nak berjaya dan nak menjayakan orang. Macam boleh faham tak? Boleh faham ni. So saya nak tanya betul-betul kat sini, siapa yang dapat sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu? Dan saya nak you all semua follow kita rapat-rapat, masuk telegram najib.com. Saya ulang balik. Nanti masuk juga ke telegram najib.com untuk dapatkan maklumat. Sebab kita insya-Allah dalam seminggu ni kita akan launch satu kelas yang kali ni kita nak launch yang bukanlah nak buat, orang kata bukanlah kita nak buat havoc sangat. Tapi yang penting, apa yang kami fikir adalah impact kepada peniaga, usahawan, founder especially. So sesiapa sahaja yang terlibat dalam sales, terlibat dalam marketing, kita nak support dan kita juga nak bersolidariti dengan you all dengan memberikan kelas yang percuma. Kami tak charge apa-apa. Okay? Untuk mulakan bisnes, untuk nak mulakan journey dalam sales, dalam marketing yang bagus insya-Allah. Jadi follow rapat-rapat telegram najib.com, tengok, baca apa yang kita post, apa kelas yang kita buat, even setiap hari, daily pun, saya ke, trainer ke, akan turun padang, berada dalam FB Live ni, untuk buat kelas, untuk menerangkan, untuk mengajar. Ada masa join, kita biasa akan tetapkan satu masa, join betul-betul dan insya-Allah you akan dapat banyak benda insya-Allah. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kepada yang share. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pergi office dulu, bye-bye.